Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah kita dapat bertemu julung kalinya, dan terima kasih kepada Tuan Nazri, kemudian pengurusi AJK Surau, Ustaz-Ustazah Muslimin Muslimat berbahagia. Tuan-tuan Muslimin Muslimat berbahagia, adalah nasib baiklah ada 2-3 orang yang saya kenal sebelum ni, jadi hilanglah sikit ketang tu. Tidak Ishmael tempat baru susah jugalah kan. Tengok-tengok ada orang-orang hebat di sini, tak apalah, alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia. Jadi sebelum daripada kita saya diminta untuk menyampaikan kuliah, jadi bincang, kita akan guna insya-Allah kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Cuma malam ni saya biasanya di tempat-tempat baru saya mulakan dengan yang ni lah. Tajuk dia mengenal ilmu, ambil daripada kitab A to Z, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, jadi saya perkenal sikitlah diri saya. Nama saya Azhan bin Yusuf, orang Rantau Panjang Ketawau. Dulu belajar di sekolah kebangsaan Matan Jangguih, lepas tu sekolah menengah Seri Muda Penaga, sampai tingkatan 2 berasa nak pergi pondok. Sebab zaman tu Tok Guru Haji Omar Lahak Yui, dia baru balik daripada Mekah, dia duk mengajar atas masjid. Jadi bila saya ikut, saya kata, tak boleh, aku kena pergi juga pondok. Jadi ayah saya bawa pergi pondok Tok Guru Haji Omar Zuhdi, Madrasah Misbah Al-Falah di Parit Panjang, Baling, Kedah. Habis itu tak ada nak habis, main baru kelas 4, patutnya kelas 5, sampai kelas 4 berasa nak masuk universiti pula dah. Dia jadi pelik kan. Lepas tu balik tanya ayah, macam mana saya ni teringin nak masuk universiti tapi kena ambil SPM. Ayah saya kata tak apalah, jomlah kita pergi cari sekolah mana-mana. Dia bawa saya pergi Gunung Semanggui, saya tak mau. Bawa pergi Batu Namlah, tak mau. Bukit Besar, tak mau. Last sekali dia bawa pergi tunjuk sekolah Tarbiyatul Nasyiin di Bukit Merayam. Lah ni mak tak mahu lah. Bila tengok sekolah tu, satu bangunan kecil je, masa teringin pula mengaji tu. Jadi mengaji situ lah. Habis itu saya pergi Huza, Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, dalam bidang bahasa Arab. Kemudian saya sambung ke UKM, bidang Al-Quran dan Sunnah, kerja di Miri, Sarawak. Kemudian balik mai di SMK Alma, kemudian SMK Mat Mandin. Lepas tu sambung pula di UKM juga, ambil bidang Quran dan Sunnah juga. Lepas pada tu barulah saya masuk ke tempat hari ini, iaitu IPG Tunku Bainun, orang panggil Maktab Bainun. Jadi itulah sobat sikit apa yang
saya boleh cerita mengenai diri saya. Dan saya lah ni bertugas sebagai imam di Masjid Ibadur Rahman Seri Sedang. Adalah 2-3 orang saya tengok muka tu, pernah tengok di masjid tu. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, kita tengok mengenal ilmu. Qala al-musannif rahimahullah, kata pengarang, mengenal ilmu. Jadi kitab ni ada di muka surat belakang sekali tu, petikan dari buku soal jawab A to Z tentang tasawuf, tetapi anda tiada tempat untuk bertanya, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Jadi saya berkenan sungguh dengan Dr. Zul ni sebab keadaan dia kita tengok tenang. Jadi saya suka dengan buku dia. Baik, kita tengok apakah itu hakikat ilmu. Jawapan soalan ini boleh dijawab dengan baik berdasarkan kisah Hatim dengan gurunya Syaqiq Al-Balkhi. Hatim ni dia asal daripada Khurasan dan dia wafat pada tahun 237 Hijrah. Ini 1400 lebih dah. Syaqiq Al-Balkhi bertanya kepada muridnya Hatim Al-Asam. Minta maaf, Syaqiq Al-Balkhi ni dia meninggal 194. Begitu. Anak murid dia ni yang bernama Hatim ni, dia ni meninggal tahun 237 Hijrah. Baik. Bila Tok Guru jumpa dengan anak murid, dia pun tanyalah, sudah berapa lama awak belajar denganku? Jawab Hatim, 33 tahun. Guru tanya Syaqiq, tanya Tok Guru dia, berapa banyak ilmu yang kamu petik? Belajar 8 tahun ni anda dapat apa? Jawab Hatim, hanya 8 masalah saja. Jadi terkejutlah Tok Guru, belajar 33 tahun tapi dia cuma ada 8 masalah saja. Jadi Tok Guru kata 33 tahun hanya 8 masalah. Jawab Hatim, benar Guru, saya tidak berdusta. Gurunya Syaqiq berkata, sila datangkan 8 masalah tersebut. Baik. Kemudian anak murid ni pun jawablah. Kata Hatim, dia kata, pertama, masalah yang pertama yang aku dapat daripada engkau, dia kata, aku lihat makhluk. Setiap orang mempunyai barang kesayangannya, tetapi bila sampai ke kubur, nescaya berpisah. Justru aku jadikan kesayanganku, segala kebajikanku, supaya ia kekal bersamaku di dalam kubur. Jadi masalah yang pertama dia kata bila aku tengok makhluk ni siapa? Makhluk ni ma siwa Allah, selain daripada Allah tu makhluk. Allah Khaliq, kita makhluk, kipas makhluk, semua makhluk selain daripada Allah makhluk lah. Yang dijadikan, yang diciptakan, Allah ni pencipta. Begitu. Jadi dia kata, aku tengok-tengok ni, semua pakat ada benda yang dia sayang. Kau ni dia sayang kereta, dia jaga sungguh kereta, habis beratus kereta, beribu. Kau ni sayang rumah, kerja renovate rumah. Kau ni pula sayang motor, kerja motor dia. Yang ni pula sayang lembu, lembu dia, lembu sado, mahal kan. Macam-macam. Jadi macam-macam orang ada benda-benda yang dia sayang. Jadi Hatim kata, tapi dia kata bila sampai kubur, semua tak boleh masuk dalam kubur. Dia sayang kereta, kereta kena tinggal. Sayang rumah, rumah kena tinggal. Sayang apa pun bila sampai kubur, habis tak boleh dah. Tuan-tuan, sesuailah Nabi kata. Nabi kata, idza matal insan, bila seorang manusia tu meninggal, inqata'a anhu amaluh, terputuslah amalannya. Illa min thalathatin, kecuali daripada 3 aja. 3 inilah yang disebut sebagai amal soleh. Jadi nak ceritanya 3 tu apa? Baik. Jadi Hatim ni kata, aku jadikan apa? Aku jadikan kesayanganku tu segala kebajikan. Benda-benda yang dia sayang semua dia buat bagi jadi kebajikan. Pasal apa? Supaya kekal bersamaku di dalam kubur. Kembali balik hadis tadi. Bila seorang tu meninggal,
Dia tak boleh nak semayang, dia tak boleh nak puasa, dia tak boleh nak beriktikaf, tak boleh nak baca Quran. Kecuali 3 benda ni mai lagi pahala. Apa dia? Sedekah jariah. Yang pertama, sedekatin jariah, sedekah jariah. Sedekah jariah tuan-tuan, mungkin dulu masa buat nak renovate surau ni, ada orang bagi tahu, AJK bagi tahu, okey, kita nak pasang kipas 20. Jadi satu kipas harga dia 200. Oh, saya satu, kau ni saya satu, kau ni saya satu. Selama mana kipas tu dia ada selagi itulah dia dapat pahala. Kau ni pula, ni kipas saya nak satu untuk arwah mak saya. Mak dah dalam kubur lah. Setiap bulan malaikat duk hantar pahala. Itulah tuan-tuan. Jadi Hatim ni kata, aku jadikan benda-benda aku sayang ni bagi aku boleh bawa masuk dalam kubur. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan lah, benda apa yang paling berharga ketika dalam kubur? Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita amal, Al-Quran tu akan menerangi kubur kita. Tuan-tuan, bila kita masuk dalam kubur, sempit tempat kita ni, kubur. Di sini tahu lah kubur. Masjid Badawi. Masjid Badawi. Dia tentu dia pakai kandar kan. Sak mana kandar? Masuk duduk dalam tu je. Kecil je. Lepas tu orang kabui semua duduklah dalam tu. Sempit, gelap. Satu hari Nabi SAW berada di masjid. Nabi tengok suram aja. Pelita tak banyak. Lalu Nabi kata, siapa yang nak kubur dia terang benderang, terangilah rumah Allah. Duk esok habis pakat bawa main lampu terang benderang. Hari ni boleh tak tuan-tuan pakat bawa lilin main? Kena berambat lah. Bawa pelita ayam pula habis, sawang habis. Jadi elektrik, cara dia macam mana? Kita bayar bil elektrik. Dulu-dulu kalau nak pergi bayar bil elektrik, kena bayar betul-betul ya. Kalau bil tu 200 kena bayar. Tapi lah ni transfer aja, bayar online. 300, saya mampu RM5, transfer RM5. Ya Allah ya Tuhanku, ingat tuan-tuan, bila tuan-tuan buat sebarang ibadah, tuan-tuan sedekah dan sebagainya, buat satu benda, iaitu bagi itu sedekah tu, ya Allah ya Tuhanku, aku nak kongsi pahala sedekah ni dengan mak aku, dengan ayahku, dengan tok aku, dengan tok tuanku, dengan guruku, dengan abang aku, dengan adik aku. Sebut pergi mereka. Bila sedekah ni, bukan makna sedekah macam bola, macam kek. Bila kita niat banyak, habis semua dapat semua sikit. Tak. Kita niat kat siapa-siapa, kat kawan tu, pi banyak tu. Jadi kita niatlah kat orang yang kita sayang. Mungkin pak menakan kita yang jaga kita masa kecil dulu, masa kita bubuh duit RM1, walau RM1, tapi kita niat kongsi dengan semua. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu bermanfaat hanya terhad kepada ilmu agama aja, tak, tapi semua ilmu. Tuan boleh berniaga, pandai berniaga, cari seorang budak, mai belajar daripada saya berniaga. Berniaga. Pandai kawan tu, dia cari makan dengan ilmu yang kita mengajar. Kita dah masuk dalam kubur, tapi dia duk manfaat cari rezeki dengan ilmu yang kita ajar. Lagi itulah duk dapat pahala. Kita pandai bertukang, kita pandai peteri, kita pandai perbaik motor, perbaik kereta, kita ajak orang lain, kita duk dapat itulah pahala. Dan yang keempat, awaladin salihin yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan bagi seorang yang meninggal itu. Tuan-tuan sebutlah semua benda yang ada di dunia ni, yang paling berharga, harta yang paling berharga ialah anak. Tuan-tuan ada bendang banyak mana pun habis gitu je, tinggal gitu je. Tapi kalau tuan-tuan ada anak itulah nak doa, anak itulah nak buat khairat untuk kita. Anak itulah bila dia dah tak larat, dia turun pula kat anak dia. Ni dekat Tok Wan Hang jangan lupa. Ni hari Jumaat pergi bubuh RM10 kat Tok Wan Hang. Dia ajak. Jadi kita duduk dalam kubur tak seronok kan. Itu pentingnya anak. Sebab tu tuan-tuan, kalau siapa yang Allah tak bagi anak, tu tak apa. Allah sebut jelas dalam Quran, yahabu liman yasha'u inatha.
Aku anugerahkan kepada siapa yang pun nak perempuan, dia kan dah dapat anak perempuan. Kahwinlah berapa ribu kali pun duk dapat anak perempuan itulah. Pasal Allah dah kata nak bagi perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Ada yang Allah bagi kat dia anak lelaki. Retiak nak bagi dapat anak perempuan, duk lelaki itulah. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Ataupun ada orang Allah anugerahkan kepada dia ada lelaki ada perempuan, ada lelaki ada perempuan, ada kang bunga pula lagi. Itu anugerah daripada Allah. Dan last sekali, wa yaj'alu liman yasha'u aqima. Dan Allah bagi siapa yang dia mau aqima, jadi tak ada anak. Bahasa kita zaman dulu. Pergi cek di hospital, dia okey, isteri pun okey, tapi Allah kata tak bagi. Tuan-tuan, jadi orang yang ada anak, kita yang ada anak, hargai sungguh anak tu. Dan jangan biar dia terlepas. Katalah anak kita dah besar dah 20 tahun dah, sembahyang subuh tak pernah mangkit, jangan lepas. Kalau kita lepas, setan seronok. Jangan lepas anak tu. Sabar kau mana pun sabar, pi urut dia, picit. Jomlah pergi sembahyang subuh, jomlah mangkitlah. Tak mau sudah. Kalau main dengan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tiap-tiap hari kita pergi, dan sekali mangkit juga dia. Kan? Jadi tuan-tuan, jangan lepas. Anak kita, kalau kita rasa macam terlepas, jangan lepas terus, tarik balik. Kita main wow kan, main wow, mana boleh kita lepas pun jatuh kan. Tarik balik. Jangan lepas. Anak-anak adalah harta yang sangat hebat. Mereka nak berdoa untuk kita dan sebagainya. Jadi doalah kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang tu jangan lepas. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, kesimpulan daripada pertama ni, Hatim kata, aku tengok orang ni sayang macam-macam, tapi semuanya tak boleh bawa pergi kubur. Jadi aku jadikan apa yang aku sayang pergi ke kubur bersama dengan aku. Iaitu macam tadilah, 3 perkara tadi. Paling kurang 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan bagi dia. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, seterusnya yang kedua, kata Hatim, aku lihat firman Allah Ta'ala dalam suratul Nazi'at ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada keinginan hawa nafsunya, maka kesudahan dia adalah syurga. Oh, dia kata, Allah kata orang yang takut pada Allah, orang yang tahan diri daripada hawa nafsu, masuk syurga. Justru aku bersungguh-sungguh mujahadah nafsu hingga stabil dalam ketaatan pada Allah. Tuan-tuan, kita, nafsu kita bersama dengan kita. Tuan-tuan tak boleh buang nafsu. Mana boleh buang nafsu? Kalau nak buang kena mati. Tak boleh buang. Nafsu duduk melekat bersama dengan kita. Dia, nafsu ni duduk dengan kita. Jadi Hatim ni kata, aku asuh nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang azan, nanti sat dulu Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Salah boleh kena cawan 2 ayat. Tak tahu orang komat, tak apa, dah lagi. Kalau untuk imam ni dia lambat, tak apa, dah lagi. Lalas sekali pakai tak pi. Maaf. Nafsu tu tak mau pi. Jadi kena lawan nafsu. Lawan, kena bagi dia ni taat pada Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, Imam Al-Busiri kata, nafsu ni dia macam, minta maaf sebut, dia macam anak kecil yang menyusu mak dia. Kita nak lah tu, nak lekang daripada susu tu bukan senang. Saya ada 9 adik-beradik, saya tengok adik-adik macam mana. Mak hak ni mak buah kak sontun, hak ni bubuh garam, hak ni bercelup, bubuh macam-macam supaya nak bagi lah buang-buang nyusul lepas 2 tahun. Tapi cuba mak dia biar. Jawab dia darjah 1 balik sekolah, pergi masuk dalam baju mak dia dulu. Ada tak ada isi tak peduli, masuk dulu. Jadi nafsu macam tu. Kalau kita biar kat dia, dia perintah kita. Jadi tak mau. Kita kena asuh nafsu kita
supaya kita taat pada Allah. Nafsu kita taat pada Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, Allah kata innan nafsa la ammaratan bisu. La ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu dia selalu duk arah buat jahat. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang Allah rahmati dia. Jadi macam mana kita nak nafsu kita ni Allah rahmati kita? Tentulah kita kena selalu berzikir pada Allah, taat pada Allah. Kata Tok Guru Haji Maksudi, dia kata sebolehnya kita ni senantiasa di hati ni Allah, 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 Allah. Mulut dengan hati ni sebut sama Allah, 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 Allah. Kecuali kalau kita masuk tandas atau kita bersembang dengan orang. Masuk dalam tandas, mulut tutup tapi hati tetap juga Allah, 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 Allah. Tuan-tuan, zikir ni Allah, 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 la ilaha illallah, astaghfirullah, tu semua menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita iman ni dia bertambah dan dia berkurang. Bila kita buat kebaikan, iman masa syok. Bila kita mula tinggal surau, tinggal apa semua, dia cerai habis semua, habis. Tak boleh buat apa dah. Jadi kita kena hubung dengan Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Zikir yang paling baik ni apa? La ilaha illallah. Itulah zikir yang paling baik. Jangan, kalaulah selama ni kita zikir la ilaha illallah setakat mulut je, selepas daripada ni kita kena belajar zikir ni pergi ke hati sama. Mulut sebut la ilaha illallah, hati ni tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu masa kita istighfar pula, astaghfirullahalazim. Jangan di mulut saja, tapi pergi ke hati ni, astaghfirullahalazim. Aku minta ampun padamu ya Allah. Minta ampun. Bila kita jaga awal, contohnya pukul 5.30, pukul 6 nak azan, dan lagi kita bersih badan, sembahyang 2 rakaat, sembahyang 1 rakaat witir, lepas tu kita pun astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hati ni kena pergi ke hati. Kalau hanya di mulut saja astaghfirullahalazim, 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 tapi kita lihat pada jumlah, tapi hati ni tak pergi, kita rugi. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia. Jadi Hatim kata dia asuh nafsu, mujahadah nafsu sampai stabil taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang kita nak kena usahakan. Yang ketiga, jam tu betul ya? Jam tu betul ya? Tidak faham. Takut lagi tengok jam tak betul. Pulun dah jawab habis. Kata seorang mengkik ya. Yang ketiga, Hatim kata apa? Aku lihat setiap orang mempunyai barang yang berharga yang disimpannya. Kemudian aku lihat ayat Allah dalam suratul Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya, sesiapa yang mengerjakan amal saleh, baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Itu dia tuan-tuan. Kalau kita nak kehidupan yang baik, nak buat apa? Tu depan tu mula-mula. Saya ulang. Kalau kita nak hidup bahagia dunia akhirat, saya ulang balik maksud dia. Sesiapa yang mengerjakan amal saleh, baik lelaki dan perempuan atau perempuan dalam keadaan beriman, dia buat amal soleh tu dengan sungguh-sungguh keimanan kepada Allah. Pasal apa semayang? Pasal Allah suruh aku semayang. Pasal apa tutup aurat? Allah suruh aku tutup aurat. Pasal apa puasa hari Isnin? Allah suruh aku puasa hari Isnin, Nabi suruh puasa. Itu. Jadi kalaulah kita buat amal soleh, kami, yakni Allah, berikan kepadanya kehidupan yang baik, Allah akan bagi bahagia dunia akhirat. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ya,
Kurang-kurangnya satu kebaikan Allah gandakan dengan 10. Paling kurang kalau buat derma RM1, Allah ganda 700 ringgit. Maknanya tuan-tuan yang duk bagi lah ni semua dah jutawan. Tapi akaun tu pakai nanti masa duduk dalam kubur, masa di hari akhirat nanti. Akaun tu baru boleh buka. Lah ni rasa macam tak ada apa. Tak apa, kita ada iman, kita yakin dengan janji Allah. Kata Hatim, tak kala dapat bagiku sesuatu yang berharga, nescaya aku hadapkan kepada Allah dengan bersedekah supaya sentiasa kekal di sisiku. Tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan? Abang kat anak, kalau abah meninggal ni, tu 1000 tu abah bungkus dah. Abah bubuh dalam kain kapan abah. Anak-anak mau buat tak? Ni abah wasiat ni. Anak-anak tak buat. Kalau anak-anak buat pun nak guna buat apa? Macam mana kita nak bawa? Dengan cara bersedekah. Kita suruh madrasah ni bawa sikit, suruh Pak Long hak susah di kampung kita bawa sikit, suruh kawan teku duk sapu sampah ni bawa sikit. Tengok kawan ni, anak pergi mana? Pergi mengaji ya? Nah, hang tolong bawa sikit. Yang mana yang kita sedekahkan pada orang, makna kita tolong, kita suruh mereka tolong bawa. Sampai akhirat kita seronok je. Tu cara bersedekah, iaitu minta orang lain tolong bawa sebenarnya. Sedekah ni bukan bermakna bila kita keluar habis kita rugi ya? Tak rugi. Tak rugi. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia. Baik. Macam bunyi masa waktu dah. Oh, boleh buat lah ni. Saya susah hati pun. Kau belajar boleh ni? Lihat. Alhamdulillah. Kemai jawab dengan jelas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Saya takut tau. Pasal apa? Ada masjid yang dipesan siap dah, Ustaz jangan lajak dah. Baik, kita mengaku. Baik, jangan lajak. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia. Saya cerita sikit sedekah. Sedekah kita ni, bila kita sedekah, Allah akan bela sedekah kita sampai jadi besar. Tuan-tuan percaya tak? Kita bagi RM1, hari akhirat nanti bukan RM1 nilai dia. Nabi SAW sebut, innallaha yaqbalus sadaqata, bahawa Allah Subhanahu wa taala terima sedekah, wa ya'khudhuha bi yaminih, Allah terima dengan tangan kanannya. Makna kita bagi tu nampak macam kita bagi kat orang, tapi belum sampai kat orang Allah terima dah. Macam mana korban baru ni, bila sembelih tu darah tu belum sampai ke bumi, Allah terima dah. Sedekah tu Allah terima, kata Nabi, fayurabbiha, dan Allah pelihara sedekah kita tu li ahadikum, untuk seseorang kamu, kama yurabbi ahadukum muhrah, seperti mana seorang kamu itu bela anak kuda. Dia beli anak kuda atau orang bagi anak kuda, dia bela bagi makan, besar kuda tu. Begitulah sedekah kita. Allah akan bela, Allah akan pelihara sedekah kita sampai jadi besar. Nabi kata hatta annal luqmata, sehinggalah sedekah yang satu suapan, asal dia satu suapan saja, la tasiru mithla Uhudin, jadi macam mana bukit Uhud. Kita pergi umrah, tengok bukit hitam, sampai kenapa bukit ni merah-merah sikit ni? Tu bukit Uhud. Punyalah besar. Tengok memanjang sana tu. Satu suapan saja. Kita bagi kat kau tu 5 kupang aja. 5 kupang nak beli apa ni? Satu suapan je 5 kupang tu. Contohlah kan. Satu suapan je 5 kupang. Tapi jadi besar bukit Uhud. Macam mana kita nak faham? Tuan-tuan duduk sini, duduk pergi Sungai Petani ke duduk pergi Bagan? Dua-dua. Kemah. Bila kita pergi Bagan, sampai satu tempat kita tengok belah kiri, wakaf Siti Aisyah. Wakaf Siti Aisyah, Semang Jaya, wakaf Siti Aisyah. Betul ya? Lupa dah ni.
Wakaf Siti Aisyah, SETEE, Wakaf Siti Aisyah. Baik. Masa Allahyarham Siti Aisyah ni beli tanah tu, berapa je nilai dia? Tak besar mana. Kemudian Allah pelihara. Tanah tu jadi makin bernilai. Tiba-tiba orang buat lebuh raya pula, makin bernilai. Penaik pula bangunan, bernilai lagi. Sampai lah tu nak penaik pula. Dah rumah, beratus rumah, nak penaik lagi bangunan komersial. Majlis Agama pemegang amanah. Makna setiap bulan Siti Aisyah ni duk bagi berapa? Hak yang dulu sikit, juta-juta bulan-bulan. Termasuklah wakaf yang paling hebat di Malaysia, wakaf Ahmad Dauji. Ahmad Dauji dia main daripada Gujarat. Dia berniaga di Kuala Lumpur. Akhirnya dia beli sebidang tanah di Jalan Perak. Dia beli itu, dia meninggal kalau tak salah saya tahun 1989 kot. Dia meninggal atau 85. Bila dia meninggal itu, ada orang pergi kat Majlis Agama, orang abang. Sebenarnya dia ni nak bagi tanah ni, nak wakaf tanah ni. Siasat punya siasat, masuk mahkamah sahkan bahawa memang dia wakafkan. Dia tak ada anak, dia wakafkan. Sebaik saja jadi hak wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, bukalah siapa yang nak majukan tanah ni. Masuk mahkamah tu, masa tu dah jadi 20 juta lebih. Lepas tu Bank Islam lah ni, kalau tuan-tuan Google boleh tengoklah. Bangunan Bank Islam punya besar, dengan pejabat, dengan apa-apa semua, nilainya ratus juta lah. Jadi sewa-sewa semua tu masuk kat Majlis Agama Islam. Mana Ahmad Dauji ni lah duk bagi. Tu maknanya Allah pelihara sedekah kita tu. Allah pelihara. Sampai akhirat esok tengok, ya Allah, satu suapan jadi besar Uhud. Tambahlah kalau tuan-tuan bagi banyak, macam mana? Allahu Akbar. Syarat dia, jangan batalkan pahala tu. Macam mana boleh batal? Ungkit. Mereka tu, aku yang ni, aku marah ni, mereka tak mau bagi aku jadi AJK. Pasal apa? Tu tanah tu aku yang bagi tu. Sudah. Dia ungkit, Jahanam. Dia duk, malaikat duk padam sikit. Jangan ungkit. Bagi ke anak, bagi ke siapa, jangan ungkit. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia. Baik, habis bab sedekah. Masuk pula yang keempat. Sesungguhnya kata Hatim, aku lihat manusia bermegah dengan harta kekayaan, nasab keturunan dan kemuliaan, sedangkan semuanya tiada nilai. Betul. Kalau dia lahir dengan keluarga yang kaya, memang dia hebat, dia dipandang. Kalau keturunan mulia, ya memang betul. Tapi lantas aku lihat firman Allah di dalam suratul Hujurat. Tuan-tuan ambil baris kedua aja. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah paling bertakwa antara kamu. Yang paling mulia di sisi Allah bukan keturunan baik. Yang paling mulia di sisi Allah bukannya harta banyak. Yang paling mulia di sisi Allah bukannya comel, bukan handsome, tapi yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya landasan untuk bertakwa ni, padang dia rata. Kalaulah Allah lihat siapa yang paling kaya, dialah paling rapat dengan Allah, susah. Habis sikit pakai tak ada ruang. Tapi bila Allah pandang siapa yang paling bertakwa pada Allah, dialah paling baik. Inna akramakum, yang paling mulia, atqakum, yang paling bertakwa pada Allah. Justru kata Hatim, aku beramal untuk bertakwa supaya aku mulia di sisinya. Kita buat amal ibadah, kita tolong orang, bukan nak mulia di sisi mata manusia, tapi kita nak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tak pandang pun tak apa. Ada satu cerita Tok Imam di belah Kuala Lumpur tu. Dia ni, orang kata, pakcik kami nak lantik jadi imam. InsyaAllah. Ni kami nak bagi elang bulanan. Tak apalah, tak payahlah pakcik tak mau. Pakcik kau mana pun kena semayang. Ni apa suruh jadi imam, tak apalah pakcik tolonglah, tak payah bagi lah.
Madrasah bagi juga, surau bagi juga. Lepas tu bagi rumah pula dia duduk dengan suami isteri. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Dia rasa bersalah dia terima duit tu, tak apalah dia terima juga. Tapi dia buat kerja lain nak bayar balik. Apa dia? Dia cuci tandas. Sebelum subuh dia cuci tandas. Tandas dia sentiasa bersih, dia cuci tandas. Akhirnya Allah nak tunjuk betul-betul, tiba-tiba dia ni sakit, meninggal. Isteri dia pun dah letak semua nak mandi suami dia. Isteri pun pergi ambil wuduk apa semua, nak baca Quran. Isteri pula meninggal. Meninggal bagus. Dua-dua orang meninggal. Dan dua-dua orang ni sangat baik. Yang boleh terbit cerita dia duk cuci tandas tu, ada kawan dia satu hari pergi awal, pergi tengok, tu imam duk cuci tandas. Dia tak payah duk apa kawan lah, aku tak apalah. Macam tu. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, kita buat apa pun kalau orang tak pandang, tak usah. Dan kita jangan duk track orang supaya orang puji kita. Mat, hang tengok surau kita ni belai tak? Ish, belai tak mana? Hang tengok betul-betul. Tak mana? Cuba tengok tu, di depan tu ada apa? Depan tu, depan tu ada TV baru pula dah tu. Ish, pasal apa dia tak tanya tu? Ni hang tahu tak TV tu siapa bagi? Tak tahu? Aku? Dia nak kau mana pun dia nak orang puji dia. Rugi, dunia akhirat rugi. Tak usah. Biarlah orang tak tahu kebaikan yang kita buat, asalkan Allah tahu. Biar orang lain tak tahu. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, jadi kesimpulan yang keempat ni ialah kita nak supaya mulia di sisi Allah, kita jadi orang yang sangat bertakwa. Takwa ni apa? Satu hari seorang sahabat tanya pada sahabat yang lain, Saidina Umar, kalau tak salah saya, tanya Ubay bin Ka'ab, macam mana takwa dia apa? Dia tanya balik, hang pernah tak lalu ke kawasan ada duri-duri? Pernah. Jadi hang buat apa? Hang landa tu? Tak, aku jaga elok-elok, aku langkah elok-elok, semua elok-elok, jangan bagi duri tu kena baju aku, kena kain aku. Macam tu lah orang bertakwa hidup di dunia ni. Gaya nak buat ni Allah bagi tak? Allah tak bagi, jangan buat, tak mau. Ish, seronoknya tengok pokok pelam ni buah apa semua tak ada siapa ambil. Daripada jatuh baik aku ambil. Jahannam. Yang tu bukan hak kita, hak orang. Biar dia jatuh bi, hak orang. Kan? Asalkan hak orang, bukan hak kita. Jangan ambil. Jadi maknanya kita nak buat tindakan apa pun, Allah redha, silakan. Allah tak redha, jangan buat. Itu cara kita hidup. Ataupun Nabi SAW sebut, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kamu hiduplah di dunia ini seperti mana kamu seorang berdagang. Aw 'abiru sabilin. Orang berdagang. Kita nak pi ke Kuala Lumpur. Adakah kita pi ke Kuala Lumpur tanpa persediaan? Macam mana kita pi Kepala Batas? Tak. Kita persediaan, macam-macam persediaan. Jadi kita hidup di dunia ni kena buat persediaan. Persediaan tu ialah amal ibadah. Atau Nabi kata awabiru sabilin, atau orang nak lintas jalan. Tuan-tuan nak lintas jalan, jalan tuan-tuan dah besar lah ni. Sampai tepi tu, jangan berhenti, penerah betul-betul. Boleh ke? Tak boleh. Tuan-tuan sampai tengok, tak ada. Tengok lagi, tak ada. Okey, baru boleh pergi pelan, slow nak pergi Kepala Batas tu. Pergi susul lepas tu tunggu lagi. Tengok kereta duk main, tunggu sabar. Habis tak ada, selamat, baru pergi. Orang nak lintas jalan, dia sangat berhati-hati. Kita hidup di dunia, kena macam tu, berhati-hati. Jangan buat benda yang Allah tak bagi. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia. Yang kelima, sesungguhnya aku lihat manusia saling berdengki. Kemudian aku lihat ayat, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Saya ambil tang tu saja. Maksudnya, mengapakah pemberian kami itu mereka ingkarkan? Adakah mereka berkuasa membahagi-bahagikan perkara kerohanian dan keagamaan yang menjadi sebesar-besar rahmat Allah? Wahai Muhammad, seolah-olah kami hanya berkuasa pada perkara kebendaan dan keduniaan sahaja. Mereka tidak ingkarkan
kami membahagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia di dunia ini. Baik. Kesimpulan ayat ni nak abang apa? Okey. Ayat ni nak abang, kan manusia ni saling dengki. Dia duk berniaga cucuk apa pisang, tiba-tiba orang lain main berniaga. Dia ni apalah. Mai buat apa? Takkan tak tahu orang nak benda duk tabur beras dalam periuk nasi macam-macam duk ingat kan. Tak tahu tengok-tengok seberang tu orang jual, ish pasal apa depa ni? Mula dengki mula nak tap sana tap sini. Tengok dia tu buat pakai teruk tu. Habis kat aku lah, aku elok. Dia mula dengki ya. Tuan-tuan, ayat ni kata, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Adakah mereka sangka mereka yang membahagi-bahagikan rahmat Allah? Kemudian Allah sebut, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membahagi-bahagikan kehidupan kamu di dunia ni. Tuan-tuan, rezeki tuan-tuan Allah yang bagi. Rezeki kau ni Allah yang nak bagi. Rezeki kau ni bagi macam-macam. Isteri saya dia buka kedai jahit di atas Datuk Kailan. 2, 3, 4. Tiba-tiba orang nak masuk lagi. Dia kata kat saya, ish, macam mana ni orang nak buka pula kedai jahit ni. Saya kata jangan bimbang. Rezeki dia takkan main kita. Rezeki kita takkan pergi kat dia. Dia mula untuk tanam benda tu. Akhirnya lah ni kalau tuan-tuan pergi, lah ni dah turun balik dah Datuk Kailan. Hari tu pernah banyak tu sampai 13, 14. Tapi semua dapat rezeki sama juga lah. Jadi tuan-tuan, kalau benda ni rosak, tuan-tuan pergi beli di mana? Mesti pergi beli di satu tempat. Jalan Penggali kan? Bagan Jalan Penggali kat Padang Merdeka tu. Bila kita pergi belah ni kedai mikrofon belah ni, semua jual benda yang sama, semua naik. Sebab apa? Dia tak berdengki. Kena yakin dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia. Justru kata Hatim, aku tinggalkan hasad. Tak payah duk hasad dah. Dan ulama bincang, hasad biasanya dia sama tau. Sama-sama kerja, kau ni naik pangkat, dia dah mula hasad dah. Ish, patutnya aku dapat, pasal apa dapat dia tau. Dia mula nak cerita macam-macam nak jatuh kawan. Tu hasad. Hasad yang paling huduh sekali, orang kaya hasad pada orang miskin. Tu paling huduh sekali. Dia kaya, harta macam-macam. Tengok-tengok jiran dia orang miskin boleh beli motor baru. Ish, aku tak puas hati sekali. Tak puas hati kawan tu beli motor baru, padahal dia nak beli kepala betah. Boleh. Tu hasad paling teruk ni. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia. Keenam, aku lihat kebanyakan manusia saling bermusuhan. Kemudian aku lihat firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu ialah musuh bagimu. Allah kata setan tu bahasa kita sedap. Setan tu musuh bagi kamu, maka anggaplah ia musuhmu, kerana sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Asalnya dua beradik tu tak ada apa pun, saja tak puas hati je, dah bagi darta buat bagang. Kau tu masuk sikit je, 3 inci je masuk belah abang dia. Tak apalah, kata orang lain main cucuk. Pasal apa aku tengok pagang tu macam lari je. Tak apa, sikit je. So dia main pula, ish, sikit apa? Nusuk panjang tu. Kalau kata 3 kaki, dia tak abang 3. Dia kata setengah kaki, dia kata pergi sampai belakang 20 kaki lah dia balas. Abang ni duk tak apa lagi. Lepas tu main cucuk lagi. Ish, kalau tidak rumah hang boleh besar lagi. Tapi pasal ni mula adik main ni hang ubah balik. Kira nak kelai. Siapa tak ada masalah, musuh kat sebenar ialah setan. Syaitan yang duk kipas-kipas ni. Dia saya tanya tuan-tuan, boleh sambung tu? Pagi tu. Allah, saya minta maaf banyak-banyak. Tak apa, insya-Allah. Saya cuba sedaya upaya untuk tidak tak lajak sangatlah. Gitu. Jadi yang keenam ni, justru kata Hatim, aku tinggalkan permusuhan dengan mereka dengan hanya menjadikan syaitan saja sebagai musuh. Maknanya kita jangan musuh siapa-siapa. Ni nak pilihan raya, jangan nak musuh siapa-siapa lah.
Jangan duk keli. Kita keli perang, depas tak je naik kereta elok semua. Tu suruh keli, tak balui. Yang ketujuh, aku lihat manusia sanggup menghina diri kerana mencari rezeki. Aku lihat firman Allah di dalam surah Hud. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang yang melata. Binatang ni maknanya yang bernyawa, yang melata di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Memberi rezekinya Allah bagi kat dia. Tuan-tuan, dalam ayat ni, illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang bernyawa di muka bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali atas Allah lah rezeki dia. Atas Allah ni makna jaminan Allah lah. Kita pergi dengan kawan, pergi 4 orang, ambil barang, ambil makanan semua, dia pergi bisik kawan, apa nak ambil, semua atas aku. Mana apa? Kita ambil lah banyak mana pun, kawan kita akan bayar. Dia dah kata dah atas dia. Dia bagi jaminan, tak apa ambil aku bayar. Sekarang ni Allah kata tidak ada satu pun yang bernyawa di muka bumi ini melainkan Allah jamin rezeki dia. Sebab tuan-tuan susah hati pasal anak-anak. Ya, aku susah hatilah kat abang diorang ni. Esok macam mana dia nak kahwin ni, macam mana. Dia usah hati apa? Ayah tuan-tuan usah hati tak? Tak usah hati pun. Sebab ayah tuan-tuan yakin Allah bagi rezeki, kita usaha saja Allah bagi. Jadi tuan-tuan jangan bimbang, tumpu kat ibadat ni. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia, saya nak cerita sikit lah. Ayat ni yang menyebabkan saya sangat menghormati kepada Dr. Zulkifli Al-Bakri. Waktu tu saya dah berumur 40 tahun. Saya berumur 40 tahun. Saya sambung belajar. Pi UKM, malam pi Surau An-Nur. Dr. Zulkifli bagi kuliah. Dia baca ayat ni. Dia kata, tuan-tuan jangan bimbang. Dia kata, rezeki ni Allah jamin. Contohnya, tuan-tuan pi mengai ikan. Tuan-tuan pi pukul 10 pagi, balik pukul 2 petang dapat 3 ekor. Tuan-tuan kata, ish, nak pi pukul 8 pagi. Pi pukul 8 pagi, dapat seekor je. Siapa yang menggerakkan ikan untuk pergi makan umpan tu? Allah. Jadi kita jangan bimbang bab rezeki, Allah dah jamin. Tapi yang kita kena bimbang, dia baca satu ayat lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Kita ni tak perlu bimbang bab rezeki, tapi kita kena bimbang bab ibadah kita ni. Sebab Allah kata Allah jadikan kita ni sebagai hamba untuk beribadah kepada dia. Waktu tu saya dengar tu zap main dalam kepala saya, Allahu Akbar, saya baru sedar satu perkara. Apa dia tuan-tuan? Saya sedar bab haji dan umrah. Saya dah set dah dalam kepala saya. Saya kata aku je seorang, isteri duk menjadi betul je. Jadi bab haji ni kira tak mampu lah. Nanti aku pencen baru nak fikir bab haji. Saya tak pernah fikir bab haji umrah ni. Saya tak pernah fikir sehingga malam tu bila dia sebut, ya Allah, pasal apa saya tak fikir bab ibadah ni? Rukun Islam ni ada 5. Mengucap, semayang sehari semalam 5 waktu, puasa, zakat, haji. Pasal apa haji saya tak pernah fikir? Saya teriak merambu, ya Allah ya Tuhanku, aku duk bimbang bab rezeki, tapi Allah suruh aku jadi hamba. Pasal apa aku tak fikir bab umrah, bab haji? Habis semayang saya keluar telefon kat isteri, jom kita pergi umrah. Isteri saya gelak, kau dia kata nak pergi macam mana, tak ada duit. Tak apa. Waktu tu saya mengaji UKM, balik seminggu sekali. Saya balik himpun semua duit dia dengan duit saya, ada 2,000. Terus saya cari, waktu tu Andalusia. Saya cari, saya bank in terus. Masa tu bulan 4, nak pergi bulan 6, bulan 3 nak pergi bulan 6. Ada lagi 3-4 bulan lagi. Saya pergi jumpa mak tu nak doa, cik nak pergi umrah. Mak saya buat alhamdulillah, dengan duit tak ada.
doa pagi, petang, siang, malam. Tiba-tiba Allah tunjukkan isteri saya ni, sekolah ni panggil, sekolah sains panggil, tolong main buat langsir kami buat. Tiba-tiba sekolah ni pula panggil buat langsir. Duit tu dia net tap. Tiba-tiba main pula seorang, minta maaf saya nak bayar hutang saya 3,000. Kita pun dah tak ingat dah hutang dia. Dia bayar. Sampai sebulan lagi sebelum pi, kena bayar. Bagi perhabis, input tak cukup 4,000. 4,000 talah mana? Talah mak lah. Tiga mak tak cukup 4,000. Mak saya masuk ambil kad bagi. Jadi saya menyesal sungguh, umur 40 baru saya teringat nak pergi umrah. Tapi alhamdulillah boleh juga pergi. Pergi tu dalam keadaan saya ada 300, isteri ada 500. Apa pun tak beli. Kenapa tak ada duit? Sampai orang kata, jom kita pergi tengok Bukit Magnet, pergi tengok Kilang Quran. Kena bayar tak? Kena bayar seorang RM60. Seorang je. Abang kat isteri, jom kita pergi duduk dalam masjid lah. Kita duduk dalam masjid. Tengok orang beli jubah, beli apa, kita duduk seorang dah. Tak ada. Tiba-tiba bila sampai di Mekah, adik-beradik dia yang mak, pak saudara dia dulu masa pi zaman Jepun, mereka dah kahwin di sana semua. Anak cucu mereka mai cari bawa kami pergi di Jeddah, rumah mereka, ya Allah, istana. Nak balik tu salam kalau ada isi. Balik di buka, ya Allah, 1,000 lebih. Masa tu teriak, jom kita pergi beli jubah ayah, jubah mak, jubah anak-anak pakai. Baru boleh pergi beli. Yang saya nak ceritanya ialah, tuan-tuan, bab haji dan umrah, tuan-tuan jangan duk set, aku dah tak mampu, tutup buku. Jangan. Sebaliknya usaha, doa pada Allah, impun sehari RM1, impun pergi lah. Mudah-mudahan doa, bila kita doa nanti, Allah gerakkan siapa-siapa, anak kita tiba-tiba pergi kerja bagus, boleh hentak kita pergi umrah. Tuan-tuan tak teringin ke nak pergi ziarah Nabi di masjid Nabi, kita menghadap kiblat, duduk dalam raudhah, sandar di dinding, belah tu Nabi. Tak teringin ke? Kita di sini masa tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Tak rasa apa. Tapi kalau duduk dalam masjid Nabawi, assalamu alayka ayyuhan nabi, ya Allah, dia mai tu Nabi. Kita pi balik hotel nak masuk masjid Nabi, bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya Allah. Seronok yang tak tahu nak abang bila pergi haji, pergi umrah. Jadi tuan-tuan, tak teringin kan nak rasa benda tu. Kalau teringin, doa sungguh-sungguh pada Allah dan kumpul duit. Kalau nanti dah sampai waktu, Allah bawa kita pergi, syukur yang amat sangat. Saya sebut benda ni bukan pasal apa, pasal saya tak mau ada orang lain tak sedar lagi macam saya dulu, duk rasa tak mampu. Haji umrah ni tak mau fikir, itu rugi sunatnya. Tapi sebaliknya kita doalah kepada Allah. InsyaAllah bila Allah hantar, kita seronok. Kita semayang depan Kaabah ni, duk tengok Kaabah, ya Allahu Akbar, tengok Kaabah. Sampai salam-salam pun tengok Kaabah. Doa tengok Kaabah. Sekali nak balik, ya Allah sayurnya. Bila tawaf wadah, ya Allah ya Tuhanku, hantarlah aku mai balik, ya Allah hantarlah aku mai balik. Sampai tahap tu tuan-tuan. Orang Cina, mereka susah nak pergi. Saya pernah tengok dengan mata kepala saya, bila mereka nak buat haji wada tu, selepas daripada ruang dataran Kaabah tu, mereka bunduk ke arah ke belakang sambil tengok Kaabah tunduk ke tu, unduk. Kalau kita pusing berjalan gitu je. Mereka tak. Sebab apa? Mungkin dia kata inilah kali pertama dan tak akhir mereka main Kaabah ni, main di Mekah ni. Jadi sambil bunduk, sambil duk tengok sampai lepas barulah mereka pusing. Sangat menghargai peluang bila Allah bagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, selagi hidup, selagi itulah kita ada peluang, insya-Allah. Dan yang terakhir, lajak 5 minit. Ke-8, aku lihat mereka bergantung. Manusia ni bergantung kepada perniagaan hasil buatan dan kesihatan mereka, tapi aku bertawakal kepada Allah. Apa maksudnya? Kawan ni dia duk sonok, dia sakit apa pun tak ada.
Kenciuman dia tak ada. Pom tak ada. Dia seronok, dia sihat. Aku sihat. Kau ni pula, aku dalam bank ada banyak ni. Aku ada rumah sewa, ada benda. Lega. Tapi Hatim kata, aku tengok mereka ni bergantung pada benda-benda tu, tapi aku bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila kita nak keluar rumah, tuan-tuan hafal doa ni. Mudah aja. Tuan-tuan ikut saya. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tu je. Nak keluar rumah, Nabi kata siapa yang sebut, siapa yang berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, syaitan akan berkata kepada sahabat dia, syaitan yang lain, weh, kita nak buat macam mana? Dia tu dah dicukupkan, dia tu dipelihara, dia tu dijaga, jomlah kita. Maknanya seorang yang keluar rumah, dia hanya baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, Allah akan jaga dia daripada segala keburukan. Anak kita nak sambung belajar ni di Kuala Lumpur, kita tak ada masa nak tengok dia, nak handphone, nak tengok ni nak hang tahu nak. Kita ajak dia baca doa tu. Bila dia keluar rumah, dia baca doa tu, Allah akan jaga dia. Kita di sini tenang, tawakal tu Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat berbahagia. Last, jawab gurunya Syaqiq, sesungguhnya aku lihat dalam Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, dan inilah intipati kitab samawi yang 4 ini. Siapa yang beramal dengan 8 masalah itu, nescaya dia beramal dengan keempat-empat kitab itu. Kesimpulan terakhir ayat tu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah benarkan harta kamu ataupun anak pinak kamu, an zikrillah, melalaikan kamu dari mengingati Allah. Anak, harta, jangan buat bagi kita lalai dari mengingati Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang jadi kat dia yang tu, fa ulaika humul khasirun, itulah orang yang rugi. Kemudian wa anfiqu mimma razaqnakum, infaklah, bersedekahlah, keluarkanlah harta kamu daripada apa yang direzekikan kepada kamu, min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum daripada mati datang kepada kamu. Bila mati datang, fayaqul, pasti dia akan kata, maka dia akan kata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, kalaulah boleh lewatkan sikit, ila ajalin qarib, sikit aja, tolong lewatkan sikit je. Nak buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku nak bersedekah dan aku nak jadi orang yang soleh. Itu dia tuan-tuan. Sedekah ni, ulama kata pasal apa Allah letak sedekah ni? Sebab sedekah ni tak perlukan masa. Nak semayang kena ambil masa, biar wudu dan sebagainya. Sedekah ambil pun. Dan nak jadi orang yang saleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, tapi bila sampai ajal siapa-siapa pun Allah tak akan lewatkan. Wallahu khabirum bima ta'malun, Allah amat mengetahui apa yang kita buat. Tuan-tuan, kita buat seorang-seorang Allah tahu, kita buat dalam ramai-ramai Allah tahu. Jadi mailah kita jadi orang yang baik, orang yang saleh. Mudah-mudahan kita bahagia dunia dan akhirat. Saya minta maaf banyak terlajak masa, nak huraikan panjang lagi pun tak boleh dah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, dan sama-samalah kita doa, mudah-mudahan anak isteri kita semuanya taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, mailah balik kat Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha pada Allah dan Allah redha kepada kamu, fadkhuli fi ibadi, masuklah jadi hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam syurga-Ku. Yang tu yang kita harapkan. Itu yang mampu saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Terima kasih atas perhatian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على